Lama ni. Kamu sana sudah nampak record ke belum ah? Cikgu punya Sudah, sini teacher. sudah kah? Okey, cikgu baru. Okey. Raja 11 Raja 11 menunjukkan satu silinder diameter dia 2S. So kamu berhati-hati yang dia bagi itu ialah diameter. So sebenarnya cikgu akan galakkan kalau soalan bagi kita diameter, awak label awak punya jejari dulu. Sebab kita jarang pakai diameter sebenarnya. So apakah jejari kamu? Siapa punya tulisan ini? Siapa punya tulisan? Cikgu tak ingat cikgu panggil siapa. Farah kan? Bukan? Okey? Saya. Okey. Okey. So berapa jejari dia? Kalau diameter 2x, jejari? S lah Okey. So, lepas tu cikgu bagi jumlah permukaan silinder ialah 96 pi. Dia minta awak buktikan. Kamu ingat dia, soalan kalau dia minta buktikan, kalau awak tak erti buat, tak apa, terus buat bahagian B. Dia terus buat bahagian B, gunakan apa yang dia bagi itu, sambung buat. Jangan hilang markah untuk bahagian B. Okey, cikgu akan abaikan B1 dulu, cikgu pergi B2 dulu. Sebab nak bagi kamu tengok, B1 tak boleh buat, tak ada masalah. B2 boleh sambung aja. Okey, B2 cikgu tanya maksimum. So kalau awak ingat itu aplikasi pembezaan yang kedua. Ambil persamaan, lakukan pembezaan sama dengan kosong. So tengok apa Farah buat betul tak? Ambil persamaan, lakukan pembezaan, yang awak beza itu sama dengan kosong. So kalau awak selesaikan, awak akan dapat nilai S. Okay? Awak dapat nilai S, tapi cikgu nak nilai maksimum. Nilai maksimum biasanya merujukkan kepada nilai maksimum bagi isi padu. Maksudnya cikgu nak V. So sudah dapat nilai X, masuk ke dalam persamaan, awak dapatlah nilai V lah. Oh, okey. Jadi pening sebab Farah tukar ini kepada Y. Kita kekalkan dengan V lah, Farah. Okey. Dan cikgu tiba-tiba blank. So masuk ke dalam itu awak dapat V. Idea sudah betul. So cikgu hanya tengok kerja. Okey, ini dia. Awak bezakan betul sama dengan kosong betul. Okey. Lepas itu awak selesaikan dia. Okey. So sebenarnya kalau kamu tengok ini ialah kuadratif. Dia sepatutnya ada dua jawapan. Tapi kalau awak untuk kuadratif ini jenis yang P0 punya, awak nak selesai dengan cara ini pun boleh. Hanya sini sepatutnya ada dua jawapan. Lepas itu sebab X itu mewakili jejari, kita ambil jawapan positif. Okey? Boleh? Tapi cikgu harap dalam otak awak pernah keluar ini. Punca kuasa 2 bagi 16, jawapan bukan 4. Ada dua jawapan tanpa tolak. Hanya untuk soalan ini, X tidak mungkin bernilai negatif 4 kerana dia ialah jejari. S itu ialah jejari. So kita abaikan dia, kita ambil jawapan positif. Cikgu harap bukan terus tulis ini sebab cikgu risau ada satu keadaan nanti kita memang nak negatif. Bukan nak positif. Habislah awak punya jawapan sudah salah. Ataupun soalan ini memang ada dua jawapan. Memang ada dua jawapan tapi awak tinggal satu jawapan. Sebab awak never fikir itu ialah negatif. Okay? Ataupun awak sebenarnya boleh buat ini ialah kuadratif. Ini ialah boleh kuadratif. Ini ialah kuadratif. Awak boleh masukkan A awak negatif 3 pi, B awak kosong, C awak 48 pi. Awak pun boleh dapat jawapan positif 4 dan negatif 4. Okey, lepas tu masuk ke dalam persamaan, awak kira. Cikgu cek jawapan kejap. Soalan pembezaan. Soalan, okey. So, awak dapat jawapan. Okey. Awak boleh bagi saya jawapan ini pun boleh bagi, dia ada kata mesti dalam sebutan pi. Okey, dia tak kata apa-apa. So, awak boleh bagi saya jawapan dalam sebutan pi. Ataupun awak boleh bagi saya nombor perpuluhan tapi pastikan sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Either one mana-mana satu boleh. Okey, kita pergi kepada soalan buktikan lah. So dia nak kita buktikan isi padu silinder. So kita tahu isi padu silinder
Okey, dia mula di mana cikgu nak baca mula sini kot. Ini ya, ini ya. Okey, isi padu kita tahu kalau silinder formula dia ialah pi J kuasa 2 darat tinggi dia. Okey, pi J kuasa 2 darat tinggi dia, dan dalam silinder ini kita tahulah kita punya J ialah X lah. Okey, yang masalah kita ialah T. Sebab kalau kamu tengok apa yang dia minta kita putih itu tak ada T. So kita kena fikirkan macam mana saya nak tulis T. Okay. Oh okay. Farah pakai hash Okay, cikgu pakai simbol sama macam Farah. Kalau tidak awak lagi pening. Pakai hash. Okay. So apa yang awak perlu buat ialah, sebab kalau kamu tengok persamaan ini tak ada hash. So cikgu perlu dapat satu persamaan hash dalam sebutan X. Supaya nanti saya masuk ke dalam ini, tengok ni Farah tapak ini. So dia masuk ke dalam ini, maka persamaan saya tak ada hash lah. Okay. So dia mula daripada ID ni 96 pi. Okay. 96 pi ialah jumlah luas permukaan. Okay. Jumlah luas permukaan. So kalau kamu tahu dia ialah formula dia, jumlah luas permukaan ialah 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J H. So kita masuk formula sajalah. Okay. So J kita ialah X. So masuk saja. J kita ialah S, masukkan. So awak dapat baris sini. Lepas tu Farah pergi buat bahagi pi. So ini tinggal 96. Ini tinggal 2X kuasa 2. Ini tinggal 2S hash. So dia tarik faktor sepunya keluar. 2S. S tambah hash. Lepas itu you bahagi 2S. Boleh. Lepas itu ini tu. Boleh juga, okey? Boleh juga Farah nak buat macam ini pun boleh. Ataupun, okey, cara sebenarnya yang kita lebih biasa buat ialah dia nak hash kan. So cikgu tinggalkan hash. Yang lain tu semua cikgu hantar ke sebelah. So 96 tolak 2x kuasa 2. Maka hash sama dengan 96 tolak 2x kuasa 2 bagi 2x. Tapi tak ada masalah kalau awak ringkaskan pun awak dapat ini. Serupa je. Bergantung kepada cara kamu buat dia. Buat macam ini pun boleh. Buat macam cikgu pun boleh. Akhirnya awak dapat ini juga. Awak dapat ini juga. So masukkan, awak kemban, awak mesti atas balik lah. So ditunjukkan. Ataupun diputihkan. Okay. So betul 11B. Ingat dia, soalan bukti tak boleh buat, B2 jangan buang. Okay. Dia sebenarnya tolong awak supaya kalau B1 tak boleh buat, B2 pun kita boleh sambung. Sama juga untuk soalan ini. Okey? Soalan 12A, cikgu suruh awak buktikan, luas rantau berlorek tak ada. Cikgu ada bagi awak kan? Luas rantau berlorek yang sebenar di mana? Ada kebetulan tak tajuk ini? Saya tak ingat lah. Soalan 12. Sebab cikgu baru perasan modul ini semua kawasan berlorek tak boleh baca. Kalau tak silap saya, ini tempat dia. Cikgu pernah bagi ke? Kamu tak boleh buat sebab tak ada kawasan berlorek ke? Teacher ada bagi hari tu. Cikgu ada bagilah Tempat inilah kan cikgu bagi, betul? Cikgu betul Okey Okay. So di sini ingat tak boleh buat A1, buat A2. Jangan sampai sekarang. Cikgu tak erti buat habis. Kalau kamu tengok soalan B ini sebenarnya satu soalan perlainan tau. B tak ada kaitan dengan A sebab dia bagi lagi satu persamaan baru. So tak sepatutnya awak semua tak boleh buat. Saya rasa B awak boleh buat. A2 awak boleh buat. Awak tak boleh buat A1 saja sebenarnya. Okay? Okay. Cikgu sengaja tak nak buat A1 dulu. Cikgu pergi buat A2 dan B. Cikgu nak bagi awak tengok berapa markah awak buang macam tu. Okay, kita tengok A2 dulu So cikgu, okay, kalau ini yang tengok cikgu ada kata pi mesti macam ini. So nanti bila awak perlu tekan kalkulator, okay, pi itu jangan pakai kalkulator punya, pakai dia punya. Cikgu kata cari panjang dan lebar bagi segi 4 tersebut. So maksudnya cikgu tanya apakah S dan apakah Y? Apakah S dan apakah Y? Supaya luas rantau berlorek itu adalah maksimum. Okay, adalah maksimum. So kita cikgu pergi buat A2 dulu kejap.
tadi ya. 12. Okay, lepas ini kita asingkan. Okay. So cikgu buat A2 dulu Okay. So untuk A2, so cikgu ambil persamaan ini. Cikgu ambil persamaan ini. Lepas tu cikgu buatlah sebab dia kata ruas rantau maksimum. So buat kerja macam Farah buat tadi. So kita bezakan DL, DY. Okay. Cikgu minta Wadina kamilkan. Bezakan. 20 tambah siap. Walaupun ini awak nampak rumit, tapi dia sebenarnya ialah satu pemalas sahaja. Gunakan rumus 2 cukup. Teacher, dekat persamaan tu tolak. Okay, thank you. Nasib baik beritahu cikgu sekarang. Kalau tidak macam hari tu, habis baru jangka. Okay, thank you. Tolak. Okay. Madina? Boleh? Tak boleh. Lelaki seorang. Amar? Bezakan? Rumus 2 aja sebab walaupun awak nampak ini rumit, tapi dia sebenarnya ialah satu pemalas. Cuba bayangkan, kalau 3Y kuasa 2, macam mana awak buat? Sekarang pun itu cara awak buat. Amar, boleh? Tak boleh? Teacher. 2 dalam kurungan 4 tambah pi per 4. Okay. Y. Betul. Okay. So kita lepas bezakan, ini soalan maksimum minimum So kita samakan dia dengan kosong. 20 tolak 2, 4 tambah pi per 4, Y sama dengan kosong. Yang ini, kalau awak nak tekan kalkulator pun boleh pun sebab tinggal satu Y je, tak ada kuadratif pun. Tapi pi ini awak kena pakai 3.142, jangan pakai kalkulator punya. Boleh terus tekan kalkulator saja untuk dapat nilai Y. Okay? Okay, cuba kamu tekan kalkulator, cikgu manual buat dia. Kamu tekan kalkulator, cikgu manual buat. Jangan saya habis, awak pun belum habis. Apa dia? Rupa-rupa pi punya 3.142. Apa jawapan dia? Bagi 2 tempat perpuluhan. Kena sebut nama baru orang nak jawab saya. Dari atas Diana. Siapa cakap lah, masa tak cukup ni. Sebab hari ni cikgu nak habiskan tajuk ini. Cepat. 46.62. Cikgu salah ke awak salah? Cikgu salah buat ke? 46.62. 0.62. Cikgu salah ke awak salah? Kamu semua dapat ini ke? Sebab kalau ikut cikgu ini, cikgu baru dapat 5.60 aja. Teacher, 5.60. 5.60 Nanti saya jawab ini, cuba tekan sekali lagi. Kalau tak dapat nanti habis kelas awak kita stay back, awak tunjuk kepada cara awak tekan kalkulator Boleh Kalau dapat tak apalah Kalau tak dapat nanti awak stay back, awak nak cikgu tengok cara awak tekan kalkulator. Cikgu tak kisahlah awak tekan ini ke, awak tekan ini ke, tapi kita kena tahu apa masalah tekan kalkulator So di sini awak dapat nilai Y. Tapi memang betul lah, kalau awak tidak mampu buat soalan tunjukkan ini, so untuk soalan ini awak setakat boleh jawab kepada saya nilai Y. Okay? Siapa panjang, siapa lebar sebenarnya terpulang kepada kamu lah. Okay? Ada orang kata ini panjang, ada orang kata ini lebar, ada orang terbalik cakap.
Okay, tapi cikgu lebih suka panggil ini panjang, ini lebar. So cikgu boleh tulislah Y dia sama, cikgu ada nilai Y. So cikgu ada lebar dia. Lebar dia 5.60. Tapi untuk soalan ini cikgu tak mampu bagi panjang dia sebab kalau cikgu kandi masuk ke dalam persamaan, yang cikgu dapat pun luas. Cikgu pun dapat panjang dia. So nak tahu panjang dia, cikgu mesti kena tahu buat A1. Nanti baru cikgu balik ke sini ya. Nanti baru cikgu balik ke sini sebab cikgu nak bagi kamu tengok. Tak boleh buat A1, tidak bermakna tak boleh buat habis. Kita sambung buat. Khasnya soalan itu sudah bagi tunjukkan. Dia nak tolong awak sebenarnya. Okey, B, cikgu bagi persamaan, cikgu tanya dy dx. Bukan tak boleh buat kan? Okey, y sama dengan 2s kuasa 3 tolak 5, s kuasa 2 tambah 7. Okey, cari seorang buat. Sasha? Okey, so ini soalan tanya dy dx. Okey, dy dx. Sasha boleh? 6x 6x? kuasa 2 Ya. tolak 10 x. X. Okay. Okay, so dia kata cari nilai dy dx, kita mula-mula buat pembezaan. Sekarang kita masukkanlah. So apakah nilai S awak, Sasha? 2. 2. So kita masuk aja. Okay, 6 ke akhir. Kira lah, Sasha. Kira aja, dapatlah jawapan. Dapat 4. Dapat 4. Tengok rugi tak kamu tak buat? Okay. Soalan B, seterusnya. So kalau ada perkataan seterusnya, biasanya apa yang pakai ini mungkin ada kegunaan dia. Bukan mungkin, mesti ada kegunaan dia. Okay, baru dia pakai istilah seterusnya. Okay, dia kata carikan perubahan kecil. So kalau kamu tengok perubahan kecil itu ialah aplikasi yang keempat. Okay, aplikasi yang keempat. Ambil persamaan, lakukan pembezaan, gantikan nilai S yang asal, kemudian wujudkan persamaan. Okay. So di sini dia kata Y mengusut daripada 3 kepada 2.98. So yang dia bagi kita ini, delta X ke delta Y? Tukar orang. Syamimi? Delta Y. Delta Y ke delta X? Delta Y. Dan berapa delta Y berkenaan? 0.02. Benda itu menusuk dia kan? Negatif. Menusuk. Negatif. Ataupun awak biasakan diri selalu ambil nombor baru tolak nombor asal. Dia akan automatik keluar negatif lah. Okay. So kita buat itulah. Ambil persamaan, lakukan pembezaan dan kita perlu gantikan nilai S yang asal, bukan nilai Y. Sebab sini S, mana ada Y di sini kan? Nilai S yang asal. So bila nilai Y asal ialah 3, apakah nilai S asal awak? Syamimi tahu sambung jawab dah. Kalau Y asal awak ialah 3, apakah nilai S asal awak? Macam mana kita nak tahu? Kena bezakan. Bukan. Sebenarnya kita kalau biasa kita ada nilai Y, kalau kita nak tahu nilai S, kita ganti inilah, ini 3. Selesai boleh dapat 2. Tapi soalan ini sebenarnya dia sudah bagi awak di sini. Bila Y sama dengan 3, S awak ialah 2. Boleh Kalau awak masuk 3 di sini, awak selesaikan pun boleh. Akhirnya dapat 2 juga. Tapi tak payahlah. Tak payah buat kerja itu, sebenarnya maklumat sudah diberi. Okay? So di sini awak akan tengok, saya akan dapat S asal dan S asal memang diberi oleh soalan, iaitu 2. So akhirnya inilah kerja saya akan buat. Tak payah buatlah, sudah ada. So sekurangnya bentukkan persamaan. So dy ds di tengah-tengah. Depan delta Y ke delta S? Depan? Delta X. Depan. Ini. Delta Y. Atas pergi depan, bawah pergi belakang. So sekarang soalan ini kita ada delta Y ke kita ada delta X? Delta Y. Delta Y. Yang ditanya ialah delta S. Perubahan kecil dalam X. Yang ditanya ini delta S.
So selalu cikgu katalah dua, satu diberi, satu ditanya. Walaupun kebanyakan masa dia suka bagi belakang kan, tapi boleh dia bagi depan. So masuk saja. So depan ialah negatif 0.02, dy dx kita ialah 4 delta x. So macam mana nak cari delta x? Dapat 0 point. Macam mana kira? Negatif 0.02 bahagi 4. Okey, betul. Okey, jawapan. 0.005. Ada negatif jugalah kan? Ada. Negatif 0.05. 0.05. Okay. So kita dapatlah jawapan dia. Kalau kamu tengok saya B1, B2 kita tak buat dia. Kalau tak buat habis pun sekurang-kurangnya ini boleh buat kan. Mungkin ini our jam di sini cikgu. Tak tahu nak ganti apa. Okay. Tapi bukan sampai langsung tak ada. Mana jawapan saya? Okay, soalan 12. Okay, betul. Okay, selepas tu kita pergi pada B2. Kadar perubahan. So, sekarang dia pergi kepada aplikasi ketiga pula. Kadar perubahan dalam Y pada ketika S sama dengan 2. Jika kadar perubahan dalam S ialah 0.6 unit sesaat. Okay, cikgu jimat nak jalan, cikgu buat di sini ya. So, kalau kadar perubahan, ambil persamaan, lakukan pembezaan, gantikan nilai X. Dan nilai S kali ini dia bagi di sini ialah 2. So, kalau kamu tengok, 3 baris ini. Tapi buat balik. Okay, so kita sambung saja, maksudnya kita bentuk persamaan aja lah. dy, dx. Okay, cikgu minta Azira, depan ialah apa? Belakang ialah apa? Depan. Azira, depan. Di apa? Hilang. Edi, depan ialah apa? dy je. Ingat atas pergi depan, bawah pergi belakang. Sebab cikgu tak ajar awak teknik bahagi. Kalau mungkin guru tuition awak ajar teknik bahagi, maka awak kena fikir banyak lah. Kalau saya cikgu ajar awak teknik darab aja. So kalau teknik darab awak ingat itu saja. Yang atas ini pergi depan, yang bawah itu pergi belakang. Yang atas itu pergi depan, yang bawah itu pergi belakang. Okay. So sekarang tengah-tengah ialah 4. Yang kita ada ialah apa? dy dt ke ds dt? Edi sambung. dx dt. Kita ada ds dt iaitu 0.6. Yang ditanya oleh soalan dy dt kan? Okeylah. Kira je. Apa jawapan? 2.4 je. So soalan ini B1 tak boleh buat, B2 pun boleh buat. Okey. Okey, balik nak tak nak pergilah kepada bahagian yang kita tak suka ini. Soalan tunjukkan. Dulu cikgu jadi pelajar pun cikgu tak suka soalan tunjukkan. Okay? Sebab soalan tunjukkan banyak menggunakan pengetahuan am kita. Secara Anya, kalau cari seorang teman saya. Siapa? Okey, Khairul. Teman cikgu. Okey, nak dapat kawasan Belore ini, idea dia macam mana? Dapat yang bulat tu dulu. Okey, nak dapat yang bulat itu dulu. Lepas Lepas tu? tu dapatkan yang segi 4 semua. Okey, lepas tu dua jawapan itu kita nak buat apa? Segi 4 tu tolak dengan bulat. Okey, so itu idea dia. So luas kawasan Belore ialah segi 4 tolak bulat. So nanti kita kena ambil masa lah pergi cari luas segi 4 dan luas bulat dia. Okey. So awak kata cari mana satu dulu? Luas bulat dulu Okey, cari luas bulat. Luas bulat dulu. Okey, cari luas bulat dulu Sebenarnya mana satu pun tak kisahlah. Okey, cikgu asingkan sikit. Okey, luas bulat. So formula bulatan pi J kuasa 2 kan? So untuk soalan ini apakah J awak? Apakah jejari awak? Y per 2. Okey. Ialah Y per 2. Okey. Ialah J awak ialah Y per 2. So dia sama dengan So dia sama dengan pi kuasa 2. Okey.
Lepas itu, luas segi 4, XY. SY. Okay. Kalau ini ialah kembangkan, buka kurungan. Y kuasa 2 bahagi per 4. 4. Pi jangan hilang. Pi. Pi ada lagi di depan. Okay, ini SY. So, kita masukkan saja. Kenapa dia boleh dapat itu? Okay, tak apa, masukkan dulu. So, ini ialah SY tolak pi Y kuasa 2 per 4. Banding dengan dia, ada maklumat missing ko? Ada benda, ada satu benda kita tak pakai lagi. Diberi perimeter ABCD ialah 40 cm. Okay, ada satu maklumat kita tak pakai lagi ya. Perimeter ABCD. Perimeter ABCD. Maksudnya perimeter segi 4 inilah. Perimeter segi 4 ini. So di sini Siku boleh wujudkan satu persamaan. Apa dia? Khairul sambung. 2X tambah 2Y sama dengan 40. 2S tambah 2Y sama dengan 40. Okey, kejap. So sekarang kamu tengok apa yang awak ada ini. Okey, katakan cikgu wakilkan dengan L. Apa yang awak ada ini dengan apa yang diberi oleh dia. Kita bukan tengok nombor, kita tengok pemboleh ubah ataupun huruf. Huruf apa yang kita lebih? Yang dia tak ada tapi kita ada. Ada Y kuasa 2. Dia ada Y, kita pun ada Y. Tengok huruf saja. Ada kuasa 2, tak ada kuasa 2, tak apa. Yang pentingnya kalau dia ada Y, kita pun ada Y. Itu tak ada masalah. Huruf apa yang kita lebih? Ada dalam persamaan kita tapi yang dia minta kita tunjukkan punya tak ada. X. So maksudnya sekarang kita ini sebenarnya ada masalah ini. So kita perlu panduan daripada tempat lain untuk hilangkan X ini. Untuk hilangkan X ini. Dan panduan dia datang dari mana? Datang dari sinilah. Okay. Kita akan buat X sama dengan. X sama dengan apa? Okey, buat. 2S sama dengan 2X sama dengan 40 tolak 2Y. So X sama dengan X sama dengan 20 tolak Y. okey. So kita gantikan benda ini masuk ke dalam persamaan kita. Maka S hilang. Okey. So kita dapat apa dia? 20 tolak Y. 20 tolak Y kali Y tolak pi Y kuasa 2 per 4. Okey. 20 pun sudah wujud sudah kan? Okey. So tinggal kerja kita nak ringkas sehingga dapat apa yang dia nak. Cikgu tak grow up awak tengok modul awak deh. Sebab grow up, grow down, awak pening, saya pun pening. Okey, apa nak persamaan dia? Okey, ini ya. Okey, so buka kurungan dulu. 20Y tolak Y kuasa 2. 20Y tolak Y kuasa 2. So kalau kamu tengok pertama sudah keluar kan? 20Y sudah nampak kan? Okey, kalau kamu tengok dia ada Y kuasa 2 di hujung. So maksudnya, okey, untuk sebutan 2 dan 3 di belakang ini, 2 dan 3 di belakang ini, kita nak tarik Y kuasa 2 keluar. Betul tak? Dia ada Y kuasa 2. Dia ada Y kuasa 2 di belakang. So kita pun tarik dia. Depan jangan kacau sebab sudah serupa macam dia. Yang power ini sebenarnya kita hanya adjust kita punya benda sehingga sama dengan dia. So cikgu nampak dia ada tolak di depan, dia ada Y kuasa 2 di belakang. So cuba kamu tengok sebutan pertama ini dulu. Okay, sebutan pertama ini. Kalau cikgu letak tolak di depan, cikgu letak Y kuasa di belakang, apa lagi tinggal untuk sebutan ini? Tinggal 1/4 pi. Yang ini. Ini satu-satu kita buat. Negatif Y kuasa 2, kalau cikgu tarik dia punya faktor sepunya, negatif dan Y kuasa 2 keluar. Apa lagi saya ada? Apa lagi tinggal tentang sebutan ini? Mungkin awak rasa susah nampak kalau cikgu pindah ini ke depan. Sebab satu di depan, satu di belakang mungkin buat awak pening. Okey, bayangkan cikgu letak dia di depan. Apa itu?
Kalau cikgu tarik negatif Y kuasa 2 keluar sebagai faktor sepunya, apa lagi ada tentang sebutan tengah-tengah ini? Apa lagi ada? Satu. Ada 1. Okey. Lepas tu kamu tengok pula ini. Okey, sebutan ini sebutan ini. Kamu tengok cikgu tarik negatif keluar, cikgu tarik Y kuasa 2 keluar. Apa lagi cikgu ada? Tambah pi per 4. Tambah pi per 4. So cikgu ada tambah pi per 4. Okay? So sekarang masih tak sama dengan dia. Kalau kamu tengok apa yang dia punya itu, dia samakan pengebut tu jadi 4. So kita pun buatlah. Okay? Kita pun buat ini 20Y tolak. Cikgu letak Y kuasa 2 di belakang lah supaya serupa macam dia. So sama pengebut jadi 4. 1 akan jadi apa? Jadi 4. 4 lah kan. Di mana kita darab 4, darab 4. Sampai sini kan sudah serupa. Boleh? So, ditunjukkan. Kalau dia kata tunjukkan, kita pun tulis ditunjukkan lah. Kalau dia kata buktikan, kita pun tulislah dibuktikan. Tapi tak apa. Kalau salah tulis pun tak apa. Janji berjaya dapat. Okey. So, sekarang kalau cikgu, tadi kita baru dapat lebar kan? Baru kita dapat nilai Y. Kalau saya nak cari nilai X, okey, kena kecilkan untuk kamu. Mana tempat kita boleh dapat nilai X? Daripada A kita. Mana tempat kita boleh dapat nilai X? Khairul nampak tak? Diana pun tolong cari. Tengok siapa jumpa dulu. Mana tempat saya boleh dapat nilai X? Saya sudah ada Y. Tak nampak? Okey, orang lain siapa nampak mana tempatnya? Kalau saya sudah ada nilai Y, saya nak cari nilai X. Sebab soalan PA2 tu dia nak panjang dan lebar. Teacher, Mana? ruang persamaan X sama dengan 20 tolak Y. Sini. Awak nampak sini. Kita ada nilai Y, masuk dapatlah nilai X. Okey. X sama dengan 20 tolak Y. Cikgu ni perupa. X sama dengan 20 tolak Y. Okey. So, X sama dengan 20 tolak Y. Kita masukkan je lah. 20 tolak 5.60. Jawapan? Betul-betul. 14.4. 14.40. So kita kata panjang kita ialah 14.40. Cikgu cek jawapan kejap. Okey. S ialah 14. Dia salah ni, apa mana tekan 99 ni. 14.40. Y ialah 5.60. Okey, boleh So ini jawapan dia. Lepas itu alamak. So untuk ini kita ada jawapan untuk ini, jawapan untuk ini dan jawapan untuk ini 2.4. Okey, betul. Okey, kita pergi kepada soalan 13. Okey, soalan 13. Kamu baca modul sendiri boleh tak sebab ruangan tak cukup ini. Kamu baca modul soalan 13. Cikgu tak payah grow up grow down Cikgu ambil Cikgu ambil jawapan kamu, kawan kamu terangkan saja. Okey. Baca modul sendiri soalan 13. Okey, Raja menunjukkan satu kotak dengan keratan rentas seragam dia A, B, C, D, E. Okey. Tengok itu Okey, kemudian diberi AB sama dengan ED iaitu 30 tolak 2X. Kawan kamu ada label di sini 30 tolak 6X. Kemudian BC 3S. Kawan kamu label di sini. Kawan kamu potong benda itu jadi 2, bahagian atas dan bahagian bawah Okey, CD 4X. Kawan kamu pun ada tulis. AF 2cm, AF. Okey, AF di sini 2cm. Kawan kamu tak label, cikgu label sajalah AF sini 2. Kalau kamu tengok semua ini pun 2 lah Okey, 2.
Okey, lepas itu BCD ialah 90. So sini ada 90 darjah. Okey, itu yang datang kawan kamu bila nampak ini 90 darjah, ini teorem Pythagoras, 3S, 4S, dia terus tahu ini 5S. Bila dia tahu ini 5S, sebelah sini pun 5S. Benda ini tengok tahu. Tapi sebenarnya konsep di situlah. Bila ini, cikgu enlarge konsep datang dari sini Bila soalan kata ini 90 darjah, kita tahu ini ialah segitiga bersudut dekat. Kalau ini 3S, ini 4S, saya boleh gunakan teorem Pythagoras ataupun memang kita hafal 3, 4, 5. So saya tahu ini 5S. Automatik cikgu pun tahu ini 5S lah sebabkan sebaris. Okey. Soalan minta tunjukkan isi padu dia. So kawan kamu ambil isi padu ini tambah isi padu ini boleh. So ini isi padu prisma setengah kali luas keratan rentas lah kan. Okey, apa yang kawan kamu buat tepang ini ialah luas keratan rentas kali dengan panjang dia. Panjang dia 2, luas keratan rentas dan untuk ini ialah segitiga. So kawan kamu pakai setengah kali tapak kali tinggi. Mesti gunakan 3S dan 4S. Tak boleh gunakan 5S sebab tapak dan tinggi mesti berserenjang. So betul lah baris ini betul. Okey. So sebelah sini ialah macam keyboard lah kan, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. So betul lah ayat pemula kawan kamu So tinggal kerja ringkaskan saja Susah ni. Mana dia? Okey, tinggal kerja ringkaskan aja. So semua ini darat, so terpulanglah you nak darat dengan mana satu. So kawan kamu dapat 6x kuasa 2 kali 2, betul. Sebelah sini dia buat belakang, betul. Cikgu ikut kawan kamu aja Ini dia buka kurungan ini, betul. Ini dia buka, betul. Okey, kemudian dia ringkaskan. So tapalah apa yang dikehendaki oleh soalan. Ditunjukkan. Tak tulis pun tak apa. Okey, ditunjukkan. Okey, soalan B, cari nilai S menjadikan V maksimum. Kalau maksimum ingatlah, ambil persamaan, lakukan pembezaan sama dengan kosong. Buat kerja itu saja. Ambil persamaan, lakukan pembezaan sama dengan kosong dan ini kita selesaikan dapat nilai S. So cukup untuk soalan 2A sebab dia tanya apakah nilai X saja. So nilai X kita 25 per 8. Kenapa tak ada A satu pun jawapan? Okey, tak apa. Okey, lepas tu cikgu tanya apakah nilai maksimum V. So kita ambil persamaan ini, ganti ke dalam persamaan kita. Boleh dapat jawapan lah Ganti ke dalam persamaan kita, kira dapat jawapan. So kalau kamu tengok sebenarnya soalan pembezaan tak susah tau. Khasnya kalau dia sudah bagi persamaan. Yang pentingnya catat alih itu awak kena ingat. Habis. Mana B dia? Tadi cikgu hantar ke? Ini siapa punya kerja? B tak buat ke? Yang itu Tak erti buat ke apa? Okey. So kita tengok soalan B Kemudian kita tengok soalan B. Kejap kena besar. Okey. Seutas tawai panjangnya 60 cm dibengkokkan untuk membentuk satu bulatan. So 60 cm ini sebenarnya ialah apa siapa pula? Kiasadina? 60 cm ini sebenarnya ialah apa Panjang lengkok dawai tu ke? Panjang lengkok. Tapi seluruh itu ataupun istilah yang lebih tepat ialah lilitang lah. Sebab dia semua. Dia semua 60. Okay, apabila dawai tersebut dipanaskan, panjang dia akan bertambah dengan kadar ini. So 0.1 ini sebenarnya ialah apa? Kadar perubahan panjang dia.
Tapi panjang ini ialah panjang apa? Panjang dawai. So maksudnya 0.1 ini sebenarnya ialah kadar perubahan apa? Kita tahu kepanjang dawai itu mewakili lilitan dia. So bila panjangnya bertambah, so maksudnya apa yang bertambah sebenarnya? Bulatan punya apa benda tengah bertambah sekarang? Panjang tadi mewakili apa? Sambung-sambung. Lilitan. Lilitan. So sebenarnya yang cikgu nak cakap dengan kamu ialah kadar perubahan lilitan ialah 0.1. Okey. Soalan ini sebenarnya lebih susah kalau bagi saya sebab awak kena wujudkan persamaan sendiri. Tapi biasanya kalau dia tak minta kita tunjukkan punya, dia ialah jenis persamaan yang senang. So kalau kamu tengok ini berkaitan dengan bulatan dan sini ada kadar perubahan lilitan. So ini mesti satu persamaan yang melibatkan lilitan. So apakah persamaan yang awak tahu yang melibatkan lilitan? Okey, lilitan awak nak pakai simbol apa? L ke S? Cikgu ikut awak. Okey, Sadina sama. Okey, L L Okey, L. So ini ialah DLDT lah, ini ialah DLDT. So cuba fikirkan satu persamaan yang melibatkan lilitan. Bulatan. Lilitan. Formula dia ke? Okey, kalau tak dapat tengok ini lagi. Soalan tanya apakah kadar perubahan bagi jejari? Katakan cikgu wakilkan ini dengan J. So ditanya oleh soalan ialah DJ DT. Lagi jelas. Apakah satu persamaan yang kaitkan L dengan J? L sama dengan 2 pi J. Ya. Okey. Itu sebabnya kenapa soalan ni tak ada minta awak tunjukkan. Sebab persamaan ini memang satu rumus dia. Iaitu rumus lilitan bagi bulatan. Tapi kenapa cikgu tahu? Sebab cikgu tengok sini melibatkan lilitan. Lepas tu cikgu tengok ini ada kadar perubahan lilitan, kadar perubahan jejari. Khasnya ini kadar perubahan lilitan, kadar perubahan jejari. So cikgu tahu persamaan yang terlibat ialah lilitan punya formula. So lepas tu soalan perbezaan kan? Okey, ambil persamaan, lakukan pembezaan. Kalau saya lakukan pembezaan ini ialah D apa? Sambung Sadina? DLDJ. Okey. So kalau DLDJ awak bezakan dapat apa? Boleh ubah awak ialah J. 2 pi. J, apa dia? 2 pi. 2 pi. Okay, kita nampak J tak nampak kuasa. So rumus 2, kita dapat 2 pi. So kalau kita dapat 2 pi, kita tak payah buat kerja. Gantikan nilai J. Nilai J, ini kadar perubahan. Gantikan nilai J. Tak payah sebab tak ada J di situ sudah. Okay. So kita teruslah bentukkan persamaan. DLDJ. Soalan kadar DT. DT. Depan ialah D apa? DL. DL. Belakang? DJ. DJ. Yang mana satu kita sudah tahu, depan ke belakang? Depan. Depan. Okay? Yang ditanya oleh soalan ialah belakang. DJ, DT. So main masuk ajalah. Ini 0.1. Ini 2 pi. Ini yang ditanya oleh soalan. So macam mana cikgu nak cari DJ, DT? 0.1 bahagi 2 pi. Okey, tekan kalkulator. Pi itu dia ada bagi tak? Okey, dia tak bagi pi. Dia ada bagi. Pi itu 3.142. So pakai 3.142 jawapan. Sekejap Okey, cikgu tunggu. Orang lain pun boleh tekan. Mana tahu kan kadang-kadang kawan salah tekan ke. Pakai 3.142 sebab soalan pagi. Okey, nombor kecil bagi saya 4 angka bererti lah. 0.01591. Okey, selamatlah. Selamat pagi je lah. 4 angka bererti bila nombor kecil. Okey, so itu soalan B1. B2, hitungkan jejari bulatan itu selepas 4 saat. Maksudnya dia tanya awak, bila benda itu 4 saat, apakah jejari bulatan itu? Ini soalan sebenarnya bukan soalan pembezaan.
soalan uji kamu faham ke apa maksudnya kadar perubahan. Okey? Soalan B2 B2 sebenarnya bukan satu soalan pembezaan. Dia ialah satu soalan awak faham ke apa maksudnya kadar perubahan. So kita tahu kadar perubahan jejari ialah 0.01591. So kita perlu tahu unit dia. So dalam soalan ini jejari akan ikut unit panjang kita lah, sentimeter, masa, saat. Ini kadar perubahan jejari 0.01591 cm per saat. Itu maksudnya apa? Dalam satu saat jejari tambah 0.01591. Itu ayat dia sebenarnya. Okay? Itu ayat dia. Kalau dalam satu saat jejari akan bertambah sebanyak 0.01591. Okay? So cikgu nak tanya awak, selepas 4 saat, jejari sudah tambah berapa? Okey, cikgu tukar orang tanya soalan. Ini siapa? Semua sudah pernah tanya. Ada lagi cikgu miss siapa tak tanya lagi? Nabila. Okey, Nabila. Kalau satu saat bertambah sebanyak 0.01591, 4 saat. Macam nak kira dulu? Darab berapa? 0.01591. Dia darab dengan apa? Darab 4. Okey, darab 4. So kita kira jawapan 0.06364. Okey. Boleh? Itu ialah dia bertambah sebanyak ini. Soalan tanya apa ya? Soalan tanya apakah jejari bulatan itu selepas 4 saat. So kita kena cari dulu, itu sebelum asalnya jejari dia berapa. So macam mana saya nak tahu waktu itu jejari dia berapa? Asalnya waktu itu lilitan dia berapa? 60. Bila dia 60, berapa jejari dia? Macam saya nak cari? Nabila boleh? Jejari asal dia, macam nak cari? Sebelum dipanaskan, apa yang awak tahu tentang bulatan itu? Sebelum dipanaskan, dia punya lilitan ialah 60. Sekarang saya nak tahu jejari asal dia, itu sebelum dia dipanaskan. Macam mana? Tak tahu. Tak tahu. Tak boleh. Kita pakai saja. Kita tahu sebelum dipanaskan itu keadaan asalnya waktu itu lilitan dia ialah 60. Sebab tawa itu asalnya panjang dia 60. So saya tahu lilitan dia 60. Saya masuk saja ke dalam formula ini. L sama dengan 2 pi J. Okay. Saya masukkan. Okay. So apa yang saya buat, saya masukkan aja. L sama dengan 2 pi J. L saya ialah 60. Itu keadaan asal, itu sebelum dipanaskan. So ini 2 pi J. So saya dapatlah nilai J. Okey, sekali lagi kira kejap. Pi itu tolong pakai 3 point. Apa nombor dia? Tiba-tiba lupa. 3.142. So cikgu nak jawapan. Nabila, berapa jawapan dia? 9.55. Okey, 55 Kalau kita buat 2 tempat perpuluhan lah. Kalau awak nak ambil 3 tempat perpuluhan ialah 348. Sesuka hati awak lah. Cikgu ambil banyak sikit sebab cikgu tengok ini memang sudah banyak. So cikgu ambil banyak sikit lah. Sebab bagilah jawapan lebih situ. Tapi kalau awak kata awak bagi saya 9.55, cikgu pun tak kata awak salah. Tak salah sebab nombor besar memang boleh 2 tempat perpuluhan. Okey. So sini. So apakah jejari dia?
selepas 4 saat. Macam mana? Asalnya 9.548. Dalam masa 4 saat dia boleh bertambah sebanyak 0.06364. So jejari selepas 4 saat. Macam nak buat kepada dua nombor ini? Nabila, apa nak buat kepada dua nombor ini tanpa tolak darab bahagi? Macam mana? Asalnya 9.548. Dalam 4 saat dia tambah sebanyak 0.06364. So kalau cikgu nak tahu jejari selepas 4 saat tanpa tolak darab bahagi? Darab. Selepas 4 saat jejari tambah sebanyak macam ini. Bayangkan tambah. ini berat asal awal. Selepas PKP ini berat awal bercerita cikgu lah ni. Okay. Jejari telah bertambah sebanyak 2 kg. Berat awak sudah bertambah sebanyak 2 kg. Apakah berat awak selepas PKP? Apa yang awak nak buat kepada dua nombor ni? Tambah. Tambah. So apa jawapan dia? Sembilan point 612. Okay, 9.612. Kalau bagi saya dua tempat pula, 9.61 lah. So ini jawapan untuk dia. Hai, peliknya. Dia bagi saya jawapan dalam sebutan pi pula. Padahal dia, kalau soalan sudah bagi kita jawapan dalam pi, ini 12 ke 13 ah? 13. Kalau dia sudah bagi ini, maksudnya jawapan kita tak sepatutnya dalam pi. Tapi dia bagi kita dalam pi pula. Tak apalah, terima aje lah. So ini cara dia. Sebenarnya satu cara lagi yang awak boleh buat ialah awak tidak gunakan ini, awak gunakan lilitan saja. Awak gunakan lilitan di sini. Panjang dia bertambah. Awak tengok satu cara kita boleh buat ya. Dia kata panjangnya bertambah dengan kadar 0.1 cm per saat. Maka cikgu nak tanya awak, selepas 4 saat, apakah lilitan dia? Lilitan dia telah bertambah sebanyak berapa? Tak panggil orang, tak ada orang nak jawab. Farah. Okey. Selepas 4 saat, kalau dia kata inilah lilitan dia kan, lilitan dia tambah dengan kadar 0.1 cm per saat. Selepas 4 saat, 1 saat tambah 0.1 cm. Selepas 4 saat, cepat masa saya habis sudah. Boleh. Siapa tahu siapa cakap? Darab 4. Kita buatlah 0.1 darab 4 dapat 0.4. So maksudnya apakah lilitan baru kita? Asalnya berapa? Asalnya berapa lilitan kita sebelum dipanaskan? 60. Tambah yang sudah tambah, so kita dapat 60.4. Boleh So kita sudah ada lilitan dia, kita nak cari jejari. Boleh juga. So kita buat 2 pi J sama dengan 60.4, awak cari J awak. Pun boleh pakai cara ini. So apa jawapan dia? Bagi 2 pi. Awak dapat juga jawapan 9.61. Mungkin awak akan nampak cikgu beza sikit. Sini 9.61. Yang tadi kita punya 9.62. 9.61. Dapat jawapan serupa. Dia ada beza sikit sebab ada penghampiran. Kalau tidak jawapan serupa. So soalan B2 awak boleh pakai cara ini. Di mana kita fikir dari segi jejari. Satu cara lagi kita fikir dari segi lilitan. Dua-dua boleh. Tak kisahlah mana satu awak nak pakai. Mungkin di sini awak akan rasa cara ini lebih senang. Cara ini lebih senang.
Macam mana cikgu nak cakap di sini ialah soalan B2 dia sebenarnya uji kamu ialah kefahaman kamu tentang maksud kadar perubahan. Tadi kenapa cikgu buat B2 itu sebab cikgu nampak perkataan seterusnya. Kalau cikgu buat ini sebenarnya cikgu tidak pakai ayat perkataan seterusnya ini. Okay. So ini soalan terakhir tentang 13. So besok kita akan pergi kepada pengamiran ya. Okay, besok kita akan pergi kepada pengamiran. So sepatutnya sudah buat kan. Okay. Janganlah cikgu tunggu awak buat lagi ya. Okay.